السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Tsamin, muka surah 40, baris yang ke-10 daripada bawah. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu ta'ala, jika ia bersifat dengan dia, niscaya adalah ia berjirim, kerana tiada terupa pada akal jirim itu, sunyi daripada segala perkara itu. Ini sambung perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, sifat mumathalatuhu ta'ala lil hawadith, sifat mustahil yang keempat, iaitu samanya Allah dengan makhluk, samanya Allah Ta'ala dengan perkara baharu. Maka disebutkan perbahasan yang selanjutnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh bersifat dengan sifat baru. Bahkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim. Maka dia pun kata, jika ia, ya Allah, bersifat dengan dia dengan baharu, niscaya adalah ia, Allah Ta'ala, berjirim. Sebab apa dia kata gitu? Sebab jirim itu dia sifat lazim dia, sifat yang tidak bercerai tanggal dengan dia ialah baharu. Jirim tidak ada yang qadim. Sepakat sama ada ahlu sunnah ke bukan ahlu sunnah ke, yang selain mujassimah, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jirim. Bila kata Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jirim, maka dia tidak boleh bersifat dengan sifat baharu. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh baharu. Bahkan kalau diiktikadkan sifat Allah Ta'ala baharu, maka akan melazimi zat Allah baharu. Bila melazimi zat Allah baharu, maka hukumnya kafir. Tu bila disabitkan baharunya sifat Allah, akan lazim padanya zat Allah pun baharu. Sebab itu orang yang menafikan sifat ma'ani itu fasik. Tapi menyabitkan sifat ma'ani Allah itu baharu, kafir. Lebih baik jadi Mu'tazilah daripada jadi kafir. Mu'tazilah tu fasik, kafir tu habis pahala dah, kena ucap syahadah lain. Ni sudut i'tikad. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana tiada terupa pada akal jirim itu sunyi daripada segala perkara itu, iaitu baharu dan sebagainya lah yang disebut dulu. Jadi jirim kita tak boleh terupa di akal, tidak boleh terbenar, tidak boleh kita terima di akal. Kata jirim itu bebas daripada sifat, bebas daripada baharu, tak boleh.
Jiring itu mesti bersifat dengan sifat baharu. Cuba cari satu benda jiring yang tidak baharu, tak ada. Ataupun jiring yang sifat dia qadim, lagi tak ada bukti. Kalau ada pun boleh mengaku, boleh cakap je lah, dalil tak ada. Kita kata Allah Ta'ala itu qadim, zat Allah Ta'ala itu qadim, kita ada dalil Quran ada, hadis ada, akal lagi ada lah. Yang mensabitkan kalau Allah Ta'ala itu baharu, tak ada dalil. Mana dalil kata ada baharu Tuhan, baharu sifat Tuhan, mana dalil dia? Tak ada. Tu. Jadi akidah ni dia main dalil sikit lah, sebab dia nak etikad hab tu. Dia beza dengan fiqh ni tak ada dalil tak apa. Bahkan dalil satu benda boleh pergi pada banyak hukum, boleh pergi pada khilaf kerana faham konteks hadis lain. Maka jadi khilaf ulama dalam bab fiqh, tapi dalam akidah kebanyakannya sama, ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada beza tu, maknanya dia bukan ahli sunnah. Tu sikit sahaja di kalangan ahli sunnah yang berbeza pandangan antara Asy'ariyah Maturidiyah, sikit saja. Dia tak macam fiqh tu tebal. 10 jilid ada khilaf, 11 jilid, 12 jilid, 15 jilid, khilaf ada berlaku. Sejilid pun ada khilaf dah. Tapi kalau akidah nak cari khilaf tu ada, tapi sikit sangat dalam bab akidah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kemudian dia kata, atau ada ia Allah bersifat dengan kecil. Ni satu benda mustahil lain. Sifat mustahil kita dah bincang ni, bukan kata Allah kecil ni. Jadi sifat Allah yang mustahil lagi, yang kita kata tak sama, yang kita kata sama Allah dengan makhluk tu mustahil, ialah dari sudut sifat, dari sudut Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kecil. Kecil itu apa dia? Iaitu kecil sedikit jiringnya jiring seorang. Sedikit jiringnya jiring Allah. Ataupun besar, Allah Ta'ala sifat dengan sifat besar, iaitu yang banyak jiring. Ni maklumlah pada akal kita, banyak besar tu lagu mana, kecil lagu mana. Kecil dengan besar, mana kecil tu sikit lah daging dia, besar tu makna besar banyak lah daging dia. Nisbah Tuhan pula kecil ni ialah dengan makna apa tadi? Sedikit jiringnya. Kalau banyak, kalau besar makna banyak jiring. Itulah yang kita fahamnya. Kita tengok belon kecil, kita tengok masjid lagi besar pada belon budak-budak tu. Sebab apa besar? Sebab dia lebih besar jiring. Itu dia panggil besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat besar dan kecil bagi dia. Kemudian timbul kemusykilan, kita duk kata tiap-tiap hari Allahu Akbar, Allah Ta'ala Maha Besar. Maha besar di situ bukan besar jiring, bukan besar zat, tapi besar dari sudut pangkat, besar dari sudut kedudukan. Sama jugalah Al-Azim. Al-Azim pun sama juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya besar kecil, bukan besar lawan kecil tu, Allahu Akbar tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kerana tiada sunyi jirim itu daripada dua itu, iaitu besar dan kecil. Jadi kita kata dah ayat utamanya, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan yang sesuatu. Jadi antara benda yang sesuatu ialah besar kecil lah. Jadi sifat jirim tidak terlepas daripada besar atau kecil. Dua tu ya. Ataupun kita tambah hak ketiga, sederhana. Tu pun antara tengah besar dengan kecil lah. Jadi sederhana, kecil dan besar tidak boleh sabit di Tuhan, kerana itu sifat jiring, sifat makhluk. Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan sifat makhluk. Mudah ya. Atau ada ia Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan gharad. Apa gharad? Iaitu gharad illah. Apa tu? Yakni kerana yang membangkitkan dengan tergagah atas menghela, yakni menghalakan maslahah yang kembali kepadanya, kepada Allah, atau kepada makhluknya, kepada makhluk Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan ni berkait dengan sifat, ini berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada gharad. Apa gharad?
ada sebab sesuatu Allah buat, yang mana sebab tersebut dia panggil apa tadi? Kerana ia membangkitkan. Kerana yang membangkitkan ni maksudnya ialah sesuatu yang mendorong Allah Ta'ala buat begitu. Tidak boleh ada sesuatu yang mendorong Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbuat sedemikian. Apa-apa saja, hukum semayang ke, puasa ke, buat Zaid ke, buat Muhammad ke, mematikan Muhammad ke, tidak ada satu pun tujuan yang boleh nisbah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh berbuat sesuatu dengan ada tujuan-tujuan yang tertentu, yang mana maslahah kebaikan itu hasil daripada perbuatannya kembali kepada diri sendiri ataupun kembali kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh kita sabit dua-dua tu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau menolak daripada kebinasaan. Allah Ta'ala buat sekian-sekian, Allah Ta'ala menghukumkan sekian-sekian untuk elak kebinasaan. Itu lagilah mustahil pada Allah. Siapa yang boleh membinasakan Tuhan? Siapa yang boleh menghancurkan Tuhan? Tidak ada. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu untuk menghalang Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu memusnahkan Tuhan. Karena Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia itu kuasa mutlak. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada kuasanya. Tidak ada yang memberi bekah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang beri bekah atas alam ni. Jadi tidak ada satu alam pun, tidak ada satu makhluk pun yang boleh memberi gugat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Pada af'alnya, pada af'al Allah, iaitu perbuatan Allah. Tidak ada tujuan nisbah pada Allah apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbuat sesuatu. Atau dan hukumnya hukum Allah. Hukum sini hukum taklifi. Hukum taklifi itulah haram, makruh, wajib. Sebab apa Allah Ta'ala kata wajib? Allah Ta'ala kata wajib sebab sekian-sekian. Bukan. Nisbah Allah tidak ada begitu. Adapun nisbah makhluk ada hikmah dia lah. Kenapa Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang? Ada hikmah dia. Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan zina? Ada hikmah dia. Tu balik kita. Balik Allah Ta'ala tidak ada maslahah pun, tidak ada tujuan pun sama sekali yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat benda tersebut jadi hukum wajib dan sebagainya. Yang adanya hikmah. Sebab tu kita kena nisbahkan hikmah. Hikmah Allah Ta'ala buat hak tu wajib, ada. Hikmah Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tu makruh, ada hikmah dia. Kerana perbuatan tu ada tiga. Pertamanya dengan sebab tujuan, yang kedua dengan sebab hikmah, yang ketiga dengan sia-sia. Sia-sia ni mana kita buat tak ada tujuan langsung. Hikmah pun tak ada, tujuan pun tak ada. Jadi dia buat saja. Jadi kita tidak boleh nisbahkan perbuatan Allah itu sia-sia. Contoh kita tengok lalat, apa faedah lalat ni? Tak boleh kita kata lalat tu ialah perbuatan Allah yang sia-sia, tak boleh. Tu. Dan tak boleh juga kata perbuatan Allah buat lalat tu ada tujuan, tak boleh juga. Lepas tu ada hikmah, tu bahasa dia. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka misal pada af'al, iaitu pada perbuatan Allah itu, seperti mengadakan dan mengadamkan, meniadakan. Allah Ta'ala mengadakan sesuatu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala meniadakan sesuatu. Itu contoh perbuatan Tuhan. Kita tidak boleh mengadakan, kita tidak boleh meniadakan. Kita hanya boleh usaha untuk adakan sesuatu. Kita hanya boleh usaha untuk tiadakan sesuatu. Meniada dan mengada siapa yang buat? Allah Ta'ala. Tu hakikat dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan menjadikan, Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Allah Ta'ala mengadakan langit dan bumi. Nisbah Allah Ta'ala mengadakan bumi dan langit, dia panggil mujid. Allah Ta'ala maha mengadakan. Nisbah Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, dia panggil khaliq. Allah Ta'ala pencipta ataupun al-bari. Allah Ta'ala maha mencipta. Jadi nisbah Allah Ta'ala berkehendak buat langit bumi, muridun. Allah Ta'ala itu maha berkehendak.
Kemudian kata musannif, dan memberi rezeki. Memberi rezeki ini umum lah. Sama ada rezeki zahir atau rezeki batin. Rezeki zahir, harta, makan, nafas. Rezeki batin, iman, Islam, ilmu dan sebagainya. Itu rezeki batin. Jadi Allah Ta'ala Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Kata mu'alif rahimahullah, dan misal pada hukumnya, hukum Allah itu seperti mewajibkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Allah Ta'ala mewajibkan sesuatu. Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang atas kita. Allah Ta'ala mengharamkan zina, mencuri atas kita. Allah Ta'ala mengharamkan kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tujuan tertentu? Tak ada tujuan tertentu. Ada maslahah yang kembali kepada siapa-siapa? Tak ada. Tapi hikmah balik kita ada. Hikmah balik kita nya ada lah. Ada lah ke mana? Hikmah balik kita tu, tu kena carilah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, afala ta'qilun, afala tubsirun. Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu melihat? Hak tu suruh cari hikmah Tuhan. Cuma hikmah Tuhan ni pula ada terbahagi kepada dua. Pertama dia panggil amrun ta'aquli. Kedua dia panggil amrun ta'abudi. Amrun ta'aquli ini maksud dia hikmah tersebut kita boleh fikir. Hikmah tersebut kita boleh fikir. Contohnya seorang perempuan haid tak wajib puasa. Kenapa tak wajib puasa? Oh, ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Kata Imamul Haramain rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ialah kerana perempuan haid itu lemah. Bila dia datang haid, maka diri dia tu lemah. Dan puasa juga menyebabkan badan diri seseorang lemah. Jadi kalau perempuan diwajibkan puasa ketika haid, maka 2 kali lemah atas dia. Sedangkan Islam ni bukanlah agama yang memberikan beban kepada penganut dia. Tidak memberi beban ke atas penganut dia, ke atas mukallaf. Jadi sebab itu tidak diwajibkan ke atas perempuan haid puasa, bahkan diharamkan pula perempuan haid itu puasa. Itu amrun ta'aquli, benda yang kita boleh fikir kenapa begitu. Ada benda yang tak boleh fikir, dia panggil amrun ta'abudi. Contohnya ialah sembahyang isyak 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Oh, tak tahu. Nak mikir tak tahu dah. Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang isyak 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Oh, tak tahu dah. Kenapa subuh 2? Kenapa zuhur 4? Tak tahu. Kebanyakannya ulama kata tu amrun ta'abudi. Benda yang kita serah ke Tuhan, tak tahu siapa. Tapi sebahagian ulama ada juga kata hak tu amrun ta'aquli, dia cuba untuk mencari juga kenapa 2, kenapa 3 dan sebagainya. Itu hikmah di sebalik hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka adalah gharab, tujuan pada keduanya, pada hukum dan juga perbuatan tu atas Allah Ta'ala mustahil. Mustahil pada akal. Perbuatan Allah, hukum Allah tidak ada gharab, tidak ada tujuan, sama sekali tak ada. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci daripada sebarang tujuan. Yang adanya apa? Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sesuatu, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum sesuatu. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, sebab apa mustahil? Kerana yang berkehendak mengambil gharab, mengambil tujuan di dalam keduanya perbuatan dan hukum tu menunjukkan kekurangan. Sebab apa kita kata kekurangan? Sebab bila kita kata ada tujuan, makna tidak boleh mencapai benda tu melainkan benda tu. Contoh kita nak alim, boleh tak capai kalau tanpa belajar, kalau tanpa tilik pada takdir Tuhan lah. Usaha-usaha ni, kalau nak ikut ke Allah Ta'ala pergi belakang boleh. Ni atas usaha adat ni, kalau orang tak belajar boleh halih ke? Tak boleh. Lepas tu dia pun belajar. Untuk apa belajar? Untuk reti. Itu tujuan.
Tu dia punya, dia panggil gharak, tujuan. Sebab kita tak nak sampai alik tu melainkan dengan dia. Allah Ta'ala gitu juga. Kalau dia buat makhluk ni ada tujuan tertentu, makna dia tidak boleh sampai ke tujuan tu melainkan mencipta makhluk. Itu satu kekurangan. Allah Ta'ala tak mampu nak capai tujuan tu melainkan ada makhluk. Itu satu kekurangan. Tu. Macam kita tidak boleh alim, bahkan jahil kalau tak belajar. Itu satu kekurangan. Maka kita pun pergi belajar. Jadi berhajat kepada alim tu, tak dapat tidak mesti belajar. Tu yang kurang. Kita berhajat pada satu benda lain yang bukan kita nak, iaitu belajar. Asalnya nak alim. Alim tu tujuan. Bukan nak belajar pun, tapi tak boleh sampai alim melainkan belajar. Tu satu kekurangan. Kita berhajat pada benda lain. Allah Ta'ala tak boleh berhajat begitu. Kalau dia nak, direct dia boleh buat. Tak perlu kepada makhluk, tak perlu kepada sekian-sekian tujuan terhadap hukum dia dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Maka hendak menyempurnakan dia, menyempurnakan kekurangan tu. Jadi bila kata Allah Ta'ala kurang, dengan sebab dia itu berhajat kepada tujuan untuk buat sesuatu, tujuan untuk menghukum sesuatu, maka dia berhajat pula secara tidak langsung orang yang boleh menghapuskan kekurangan dia. Ni nampak sangat Allah berhajat pada benda lain. Lepas tu kita kata mustahil Allah Ta'ala ada tujuan. Ni dia mari ikut sini, dia mari ikut ada benda lain yang Allah berhajat untuk menyempurnakan kekurangan dia, untuk membuangkan kekurangan dia. Itu yang mustahil. Dan Allah Ta'ala telah kaya daripada segala yang tersebut itu. Dan Allah Ta'ala telah kaya daripada segala yang tersebut itu. Noktah. Kalau kita jauh jangan sambung mustahil pula. Jadi dia kata Allah Ta'ala kaya, makna tak berhajatlah Allah Ta'ala ni kepada tujuan untuk melaksanakan sesuatu, tujuan menghukum ke sesuatu, tak ada. Sebab itu menunjukkan kekurangan, yang berhajat pula kepada orang yang menyempurnakan kekurangan dia. Kata musannif rahimahullah, mengerjakan mustahil bagi Allah mengerjakan dan menegahkan dengan gharak, dengan tujuan. Allah buat sesuatu, Allah bukan mengerjakan di sini maknanya menyuruh buat. Menegahkan dengan makna suruh tinggal. Jadi ada yang Allah Ta'ala wajibkan, ada yang Allah Ta'ala haramkan, ada yang Allah Ta'ala sunatkan, ada yang Allah Ta'ala makruhkan. Tapi part-part hukum tu tak ada tujuan apa langsung. Semata-mata suruh lah. Semata-mata suruh tinggal, semata-mata suruh buat. Tujuan tak ada. Beza dengan makhluk. Mari masuk kerja, untuk apa? Dapat gaji. Tu tujuan. Kita tak mampu dapat gaji melainkan dengan kerja. Tu tujuan tu. Kita tak mau kerja pun, kita nak gaji. Tapi tak boleh nak dapat gaji melainkan kena kerja. Maka kita pun kerja. Jadi kerja tu dia panggil tujuan. Kerja tu dia panggil wasilah, benda yang kita nak buat untuk dapat maksud, untuk dapat benda yang kita nak. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, jika berkehendak maka yang berkehendak kepada gharak yang baru, tujuan yang baru, lagi kekurangan. Dia kata, betul lah, maka yang berkehendak, yakni zat yang berkehendak kepada gharak, yang berkehendak kepada tujuan-tujuan ni yang baru, yakni ialah yang baru. Benda tersebut baru, bukan qadim. Lagi kekurangan. Kekurangan tadi kita cerita dah. Hendak menyempurnakan kekurangannya, kekurangan Allah ataupun kekurangan yang berkehendak kepada gharak tadi. Jadi kalau orang yang bertujuan, ada qasad, ada objektif, ada motif, maka mestilah dia buat sesuatu untuk mencapai motif, objektif, tujuan dia tu. Jadi itu satu kekurangan, kerana Allah berhajat benda lain untuk menyempurnakan dia. Tapi makhluk memang ada kurang dah. Jadi makhluk tidak ada masalah, ada tujuan. Lepas tu syarak mengajar pula
tujuan yang kita nak buat tu tujuan apa? Kerana Allah ke kerana dunia? Ke situ pula kalau makhluk syarak aja. Innamal a'malu binniyati ataupun innamal a'malu binniyati. Hanya saja amalan itu sah dengan niat. Itu mazhab Syafi'i. Innamal a'malu binniyat ay innama tasihhul a'malu binniyat. Hanya saja sah amalan itu dengan niat. Beza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bukan la innama tasihhul a'malu binniyat, bahkan innama takmulul a'malu binniyat. Hanya saja sempurna amalan tersebut dengan niat. Mazhab Hanafi tak niat pun sah tapi tak sempurna. Tu. Bermula Allah Ta'ala itu fa'il, pembuat, yang mukhtar, yang memilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat sesuatu dengan pilihan dia. Bukan buat sesuatu dengan ada tujuan. Bukan buat sesuatu dengan ada tekanan. Bukan buat sesuatu dengan ada apa-apa yang disebutkan tadi lah. Lagi pula ghaniyun, kaya, tak berhajat daripada segala makhluk. Makhluk ni ma khuliqa, benda yang diciptakan. Jadi Allah bukan makhluk lah. Lain daripada tu makhluk. Apa yang diciptakan tu dia panggil makhluk. Allah berhajat tak berhajat, maka Allah Ta'ala dia panggil ghaniyun, kaya. Kaya ada dua, kaya mutlak, kaya muqayyad. Kaya mutlak, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa, hancur musnah pun kaya juga. Kaya kita, kaya muqayyad, kaya yang dikaitkan dengan sesuatu. Kita tak akan panggil kaya melainkan kita ada harta. Kalau tak ada harta, tak kaya lah. Kita tak akan dikatakan kaya kalau tidak ada kereta mewah. Kalau tak ada kereta mewah, tak kaya lah. Lepas tu dia panggil kaya kita muqayyad, dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau Allah Ta'ala semua orang kafir dengan Allah pun, dia tak ada apa. Hancur musnah segala alam ni, bila kiamat pun tak miskin apa, tak berhajat apa. Semuanya Allah Ta'ala ghaniyun an kulli syai'. Allah Ta'ala kaya, tak berhajat setiap sesuatu, tak ada langsung. Selesailah sifat mumathalatuhu Ta'ala lil hawadith. Masuk sifat mustahil yang seterusnya. Kelimanya alla yakuna qa'iman binafsihi, bahawa tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya. Noktah. Itu terjemahan, bukan tafsiran. Jadi Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah sebut dalam Faridah dia, bukan maksud dia Allah perlu kepada orang mengangkat, Allah Ta'ala tidak perlu kepada orang tolong berdirikan dia. Bukan. Bukan berdiri makna daripada duduk diri. Itu terjemahan, maksud kena tahu. Jadi maksud lain, terjemahan lain. Terjemahan ni pindah bahasa, maksud lain pula. Maka dia pun kata ini yang kata la yakunu qa'iman bi nafsihi tu, lawan bagi qiyamuhu bi nafsihi. Seperti bahawa ada ia Allah sifat. Jadi qiyamuhu bi nafsihi ada dua makna. Satu, la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat untuk dia tumpang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak berhajat kepada pencipta. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajat kepada zat, makna dia bukan sifat, dia zat. Allah Ta'ala itu zat, zat yang bersifat. Sifat dengan bersifat lain. Bukan kata Allah tak ada sifat. Allah bukan sifat, Allah zat yang bersifat. Lain. Sifat nak kata hakikat Tuhan tu sifat ke? Bukan. Apa tu? Lepas tu zat. Bila kata zat mesti bersifat. Tu zat tidak boleh kita terima di akal. Tak ada orang kata benda tu ada tapi sifat tak ada. Tak ada. Ada tak satu benda, sama ada qadim atau baru, dia tu ada tapi sifat tak ada? Tak ada. Mustahil. Paling kurang ada satu dua. Paling kurang ada sifat dia kecil. Kecil tu sifat dah.
Putih sifat dah, busuk sifat dah. Jadi tidak boleh terlepas satu zat pun daripada sifat. Sifat tu mesti melazimi zat, apatah lagi jiring. Jadi Allah Ta'ala dia bukannya sifat, sehingga memerlukan kepada zat untuk ada sifat. Sebab sifat tidak boleh bawa diri. Boleh kita jumpa putih saja tanpa ada benda yang putih? Tak boleh. Tak ada orang di kedai kata saya nak beli masin sekilo. Tak ada. Gila kawan tu. Masin sekilo tak ada, gula sekilo tak ada, tapi benda yang masin ada, iaitu gula garam. Benda yang manis ada, iaitu gula, susu. Baru tu. Jadi dia minta susu lah, yang naknya manis je. Manis pula macam-macam. Manis gula, manis susu, manis temikan, manis durian, manis belaka. Manis lain-lain pula. Tu. Jadi manis lain sebab dia tumpang pada zat yang lain-lain. Maka manis dia pun lain. Macam nak tahu lain tu, pergi rasa sendirilah. Memang cerak yakin kata lain. Jadi manis gula tak sama dengan manis susu dan sebagainya. Atau ada ia Allah berkehendak kepada mukhassis. Artinya arti mukhassis ialah fa'il, iaitu pembuat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tu jelaslah kita kata Allah tidak berhajat kepada pencipta. Kalau Allah berhajat kepada pencipta, makna Tuhan ni baharu macam kita, geng kita lah, bukan geng makhluk, bukan geng khalik, bukan geng Tuhan gitu. Tak boleh kita kata gitu. Ni biasanya kat sini ni orang tak ada lah petikai mana. Tu yang kata Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta tu mencerak-cerak dia kafir ya. Memang tak boleh lah mensabitkan Allah Ta'ala makhluk. Bila mensabitkan Allah makhluk, baharu dia. Bila baharu, kafir apa tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan keenam, alla yakuna wahidan. Ia sebenarnya betul lah, bahawa tiada ia Allah esa. Itu mustahil seterusnya. Allah tidak esa, zat tidak esa, sifat tidak esa, perbuatan tidak esa, ataupun salah satu daripada tiga tu. Itu mustahil. Yang naknya esa zat, sifat, perbuatan, semua esa berlaku. Bukannya esa zat, esa sifat, perbuatan kongsi orang, tak jadi. Itu bukan Tuhan. Tu. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, maka ini alla yakuna wahidan tu lawan wahdaniyah. Esa boleh, sa boleh, satu boleh. Jadi boleh nisbah satu pada Tuhan boleh, sebab satu bukan bilangan dari sudut hukum makulat asyarah. Dia panggil makulah kam. Dia belajarlah sendiri makulat kam tu satu bukan bilangan, dua dekat atas baru bilangan. Maka tak salah kata Allah satu. Allah wahid wa ahad. Allah tu satu dan esa. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti bahawa ada ia Allah bersusun pada zatnya zat Allah. Susun maknanya apa? Dia boleh kerak, dia boleh dibelah, dia boleh dikerisik, boleh dipotong, boleh ditebang, boleh berlaku. Tu tak boleh tu Tuhan punya zat bukan jenis boleh potong, lepas tu gabung. Tuhan punya zat bukan jenis boleh kerak, Tuhan punya zat bukan jenis boleh tebang. Bukan jenis ada tebal, ada lebar, ada panjang, bukan. Hak tu kita. Jadi kita, zat kita boleh kerak, boleh potong, boleh tebang, boleh. Tebang serong sini, patah putih dua. Badan satu, kaki belah kaki satu, tebang, kerisik. Tu bahasa tani panggil kerisik. Macam kikih gitu lah. Jadi boleh dikikih ni benda yang ada dalamnya, benda yang ada dalam panjang dan dalam panjang dan tebal. Dalam panjang dan lebar. Dalam tu maksud tebal lah. Jadi benda tebal saja yang boleh kikis. Benda yang tak ada tebal tak payah kikis. Contoh kertas tak tebal boleh kikis, tak boleh. Benda yang boleh kikis ni benda yang ada dalam, benda yang ada tebal.
Meja dalam dia ada ketebalan dia. Bolehlah kat kikih. Tu dia panggil peserta ni krisi. Tu. Itulah kita ayah di sekang rahimahullahu ta'ala. Seperti bahawa ada ya Allah bersusun pada zatnya zat Allah, atau pada sifatnya sifat Allah, seperti dua kudrat. Allah Ta'ala, sifat Allah banyak, tapi tiap-tiap sifat satu. Sifat Allah Ta'ala banyak, tidak terhingga, tapi tiap-tiap satu sifat Allah satu, tidak boleh lebih daripada satu. Tidak boleh lebih pada satu. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu basar, satu samak, satu kalam. Batu Syekh Wa Ismail Al-Fattani rahimahullah, dia terjemah sifat ma'ani dengan tunjuk kata satu sifat, bukan banyak. Tu. Kalau kita terjemah kuasa, Zohir faham bahasa Melayu, kuasa Allah satu ke banyak? Tu. Berkuasa Allah satu ke banyak? Kuasa Allah banyak lah. Kuasa Allah bukan satu. Kuasa Allah satu. Apa dia buat bumi? Bumi lah, langit tak boleh buat. Kuasa Allah buat bumi, kuasa Allah buat langit, kuasa Allah buat manusia dan sebagainya. Maka kuasa tu bukan bermaksud dengan sifat ma'ani. Sebab tu dia terjemah berkuasa. Nak kata satu sifat ma'ani yang nama berkuasa, Allah kuasa banyak. Hak tu dia panggil kerja sifat kudrat. Tu baru kuasa. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.